Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini merupakan video jawapan pentaksiran akhir bagi subjek Falsafah Ilmu Universiti Pendidikan Sultan Idris semester 1 sesi 2020-2021. Terlebih dahulu, mari saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Zaki Zulhusni bin Muhammad Nur, kad pengenalan di 201910873331. Bagi subjek falsafah ilmu ini, saya ada daripada kumpulan I di bawah kendalian Profesor Madya Dr. Ramli bin Sa'adun. Tajuk video ini adalah perbandingan antara epistemologi Barat dan Timur. Terlebih dahulu, mari kita memperkenalai apa itu epistemologi. Epistemologi berasal dari dua perkataan Yunani, iaitu episteme yang bermaksud pengetahuan dan logos yang bermaksud ilmu. Dari segi istilah, epistemologi adalah falsafah pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan kupasan kritis tentang kesahihan, kaedah dan skop daripada sesuatu pengetahuan itu. Epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat menilai, normatif dan kritis. Menilai dalam menentukan nilai sesuatu ilmu itu, normatif dalam menentukan norma atau tolak ukur bagi sesuatu ilmu itu sama ada kebenarannya adalah benar atau tidak, dan kritis dalam mempertikaikan kegunaan ilmu itu terhadap kegiatan seharian manusia. Epistemologi Barat. Dalam konteks pemikiran, budaya dan peradaban, istilah Barat lebih kepada unsur-unsur kebudayaan Yunani Romawi atau Yahudi Kristian yang bercampur aduk dengan budaya setempat yang lain seperti Jerman, Celtic dan Slavi. Kita juga boleh menafsirkan Barat sebagai budaya dan tamadun yang terdiri pada unsur-unsur pemikiran yang berasal daripada kawasan tersebut seperti humanisme, Renaissance dan kolonialisme yang berlaku dari abad ke-15 hingga ke abad ke-20 Masihi. Okey, berbalik pada tajuk. Epistemologi Barat lebih bersifat rasional, empirikal dan memisahkan diri daripada pengaruh agama. Aliran falsafah Yunani kuno terutamanya sangat berpengaruh terhadap epistemologi Barat ini. Mereka hampir boleh dikatakan tiada sedikit pun pengaruh gaya agama di dalam pemikiran epistemologi Barat ini. Hal ini adalah kerana suatu ketika dahulu agama Kristian sangat menginjak-injak para falsafah Yunani kuno ketika itu. Sebagai contoh, dalam peristiwa Galileo Galilei, yang mana Galileo Galilei telah membuktikan bahawa matahari merupakan pusat kepada alam semesta. Namun, ia adalah bercanggah dengan apa yang masyarakat Kristian terutamanya para paderi percaya, iaitu mereka mengatakan bahawa bumi merupakan pusat kepada alam semesta, bukannya matahari. Lalu berlakulah perselisihan faham dan percakaran antara kedua-dua pihak. Terdapat beberapa aliran dalam epistemologi Barat. Yang pertama adalah rasionalisme, iaitu ilmu melalui akal fikiran. Rasionalisme boleh didefinisikan sebagai pemahaman melalui akal sebagai sumber paling utama dalam mendapatkan pengetahuan. Aliran ini dipelopori oleh beberapa pemikir Barat seperti René Descartes, Spinoza, Leibniz dan Christian Wolff. Namun kita boleh mencari akar umbi pemikiran tersebut daripada zaman Plato dan Socrates lagi. Aristotle lagi. Aliran ini menitik beratkan akal sebagai sumber paling utama dalam mendapat pengetahuan dan menidakkan daripada sumber-sumber yang lain. Seterusnya adalah aliran empirisisme, iaitu ilmu melalui pengalaman. Berasal daripada perkataan Yunani iaitu empiria yang bermaksud pengalaman. Aliran ini muncul di England dan pada awalnya dipelopori oleh Francis Bacon. Empirisisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan, yang mana pengalaman ini diperolehi daripada pemerhatian panca indera, iaitu pandangan, bau, rasa, pendengaran dan sentuh. Berlainan pada rasionalisme, akal manusia aliran ini dipelopori oleh beberapa pemikir Barat yang lain juga, termasuklah Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley dan David Hume.
Dan akhirnya adalah kritisisme, iaitu kritikan terhadap rasionalisme dan empirisisme. Kritisisme merupakan aliran epistemologi yang diperkembangkan oleh Immanuel Kant. Beliau merupakan ahli falsafah Jerman yang berusaha untuk menyelesaikan perbezaan antara rasionalisme dan empirisisme. Kant mengakui bahawa akal dapat mencapai kebenaran, namun kita perlu menetapkan syarat-syarat untuk mencapai pengetahuan ini, iaitu melalui pengalaman daripada panca indera. Kant berusaha untuk mengatasi pencanggahan kedua-dua mazhab yang tadi itu dengan menunjukkan bahawa ada unsur-unsur yang lain dalam minda. Dia memanggil perdebatan ini sebagai antinomi, yang mana kedua-dua pihak merasakan diri mereka penting, diri mereka benar, lalu mereka tidak berpeluang untuk melihat perkara tersebut dari perspektif orang ketiga, iaitu alternatif yang lain untuk menilai suatu perkara itu. Jadi Immanuel Kant memandang rasionalisme dan empirisisme ni terlalu berat sebelah dalam menegakkan kebenaran pihak-pihak masing-masing. Dia mengatakan bahawa kita memerlukan kedua-dua mazhab ini dalam untuk memperoleh sesuatu ilmu. Dan maka Immanuel Kant ini mencipta aliran kritisisme ini untuk menjadi jambatan perhubungan antara kedua-dua mazhab yang tadi. Kita akan pergi ke tajuk seterusnya, iaitu epistemologi Timur. Falsafah di Timur menekankan unsur-unsur absolutism, yang mana kepercayaan sepenuhnya terhadap pengetahuan yang diturunkan oleh Tuhan melalui kitabnya. Konsep ini melihat kepada kekuasaan Tuhan yang abadi dan tiada makhluk yang dapat mengalahkan kekuasaan Tuhan. Seperti contoh, saya daripada penganut agama Islam, kami mempercayai Allah SWT adalah Tuhan yang Maha Esa. Aliran di dalam epistemologi Timur adalah seperti contoh ilmu wahyu, iaitu ilmu daripada Tuhan. Aliran ilmu wahyu dipegang oleh tokoh-tokoh ilmuwan pelbagai agama yang menekankan bahawa konsep ilmu itu berasal daripada Tuhan, yang diturunkan dalam bentuk kitab. Sebagai contohnya agama Islam, iaitu Al-Quran. Bagi agama Kristian adalah kitab Bible, bagi agama Hindu adalah kitab Veda, dan agama Buddha adalah kitab Tripitaka. Keyakinan ini diperkuat dengan kisah-kisah silam dan sejarah Nabi-Nabi yang terdahulu dan para alim ulama yang terdahulu yang dicatatkan dalam kitab-kitab ini. Lalu ianya dianuti oleh penganut-penganut agama masing-masing. Seterusnya, epistemologi Timur juga terdapat aliran intuisionisme, iaitu ilham. Kita kena mengakui bahawa panca indera dan akal manusia ini sangat terbatas dan kita kadang-kadang tidak dapat memahami sesuatu realiti secara keseluruhan. Daripada itu, dalam epistemologi Timur, mereka menutup kelemahan ini dengan menurunkan pengetahuan daripada Tuhan, iaitu melalui intuisiasi, ilham. Intuisiasi ini kalau di dalam agama Islam terbahagi kepada dua, iaitu pada peringkat yang rendah dan peringkat yang tinggi. Pada peringkat rendah, iaitu ilham diturunkan oleh Tuhan kepada para manusia. Ianya seperti kita tiba-tiba mendapat idea untuk melakukan suatu perkara secara tiba-tiba. Dalam peringkat yang tinggi adalah diturunkan ilham kepada para nabi dan para rasul. Dan dengan pengantaranya adalah malaikat Jibril. Maka Allah SWT menurunkan wahyu kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada para nabi dan rasulnya. Itulah dianggap sebagai mukjizat. Maka perbandingan antara epistemologi antara barat dan timur dapat kita lihat di sini adalah dalam epistemologi barat, mereka punya falsafah lebih kepada pemikiran melalui akal, pengalaman dan kedua-duanya untuk mendapat sesuatu pengetahuan. Manakala dalam epistemologi timur, mereka percaya bahawa ilmu itu adalah milik Tuhan dan Tuhan adalah menurunkan segala ilmu itu kepada mereka. Maka untuk memperolehi ilmu tersebut, mereka perlu membaca kitab-kitab yang diturunkan oleh wahyu Tuhan itu. Refleksi diri di sini, apa yang saya boleh katakan adalah epistemologi barat dia lebih kepada pemikiran yang berasaskan akal manusia. Manakala epistemologi timur adalah pemikiran dan
pengetahuan yang diturunkan oleh Tuhan dan dipercayai oleh para penganutnya. Saya personally adalah seorang penganut agama Islam, maka saya lebih mempercayai kepada epistemologi timur, yang mana ilmu itu adalah milik Tuhan dan Tuhan akan menurunkannya kepada siapa yang Tuhan kehendaki. Namun kalau kita ingin memperoleh ilmu, kita juga perlu mencari ilmu dan tidak hanya menunggu untuk ilmu itu turun sahaja. Okey, sekian. Terima kasih. Bye-bye.